Okay, good morning class. Good morning. Okay, turn to your textbook page number 32. Page number 32. Kita mula dengan grammar dulu hari ni. We'll start with grammar first. Okay, ready? So let's start. Not this part today we're just going to learn in this is a different one. Ini grammar yang satu lain sikit ya. Okay. So today we're going to learn the previous lesson cikgu revision past simple kan? Okay. Hari ni what we're going to do is past continuous. Past continuous. Apa itu past continuous? Past continuous itu adalah seperti biasa kalau past itu bermaksud lalu. Kalau lalu maksudnya dia mesti dalam bentuk yang itu last Tuesday kan? Okay, Selasa yang lalu cikgu ajar past simple. Okay, itu cikgu cakap kata kerja dia perlu tambah ed ataupun d. Ataupun dia irregular verb. Irregular verb maksudnya special sikit. Dia tak boleh tambah ed atau d tapi kamu tahu dia dalam bentuk past simple. Tetapi for today we learn past continuous. So, past continuous dengan past simple berbeza. Okay, continuous bermaksud berterusan. Kalau berterusan maksudnya tengah ataupun dia bermaksud tengah berlaku. Okay, begini. Okay, cikgu ulang balik ya. Cikgu tak makan liurkan kamu. Perkataan continuous ini bermaksud berterusan. Okay, tapi dalam grammar dia continuous ini bermaksud tengah berlaku. Tengah berlaku. Okay, kalau kamu ingat kita pernah belajar sudah present continuous di depan chapter-chapter yang di depan. Tapi sekarang kita belajar past punya. Apa maksud past punya? Past punya bermaksud yang sudah lalu punya perkara. Yang sudah lalu punya perkara. Tetapi pada ketika itu tengah berlaku. Keliru kan? Cikgu jelaskan satu kali lagi ya. Okay. Apa past itu sudah berlaku? Kamu pecahkan dia. Past itu sudah berlaku. Manakala continuous itu tengah berlaku. Keliru kan? Okey. Kalau kamu gabungkan dua konsep ini, konsepnya ialah begini. Ini kita merujuk kepada kata kerja ya, kelas kata kerja, verb. Okey. Bermaksud, konsep grammar ini bermaksud sesuatu yang tengah berlaku tetapi dia memang sudah berlaku. Okey, maksudnya masa lalu pada ketika itu tengah berlaku. Cikgu ulang Pada masa lalu iaitu past. Okey, pada masa lalu pada ketika itu tengah berlaku. Contohnya kemarin saya tengah makan sarapan pagi semasa ibu saya menelefon saya. Nampak ke tidak? Okay, kita tukar kepada English ya. Kemarin itu semalam kan? Okey, cikgu guna whiteboard ya. Kemarin itu semalam kan? Okey, kemarin saya tengah makan ketika ibu telefon. Okey. Tengok Kemarin itu ialah past kerana sudah berlaku. Okey. Saya tengah ini ialah continuous. Okey, kemarin pada ketika itu saya tengah makan ketika ibu telefon.
Nampak tak? Inilah maksudnya past continuous. Okey. Sekarang kita tukar kepada English. Okey. Kemarin ialah yesterday. Yesterday. Okay. Saya tengah makan. Tengah kerana dia I. Okay, yang tengah itu saya mesti guna was kerana I. Okay, I was tengah makan. Kalau tengah ialah was. Lepas tu kata kerjanya automatic. Okay. Automatic kamu perlu tambah ing. Okay. Automatic kamu perlu tambah ing. Yesterday I was eating when apabila ibu menelefon. Mother called telephone. Okay. Kalau kamu tengok ayat ini, okay, jangan kelirukan kamu. Okay, asalkan dalam BM, masa kamu buat, kamu letak sejak maksud tu dalam BM. Kalau kamu buat latihan dalam BM, kamu fahamkan maksud ayat itu dalam bentuk BM. Kalau dalam bentuk BM, dia ada maksud tengah. Kalau BM dia ada maksud tengah, maksudnya asalkan BM ada maksud tengah, BI-nya perlu tambah ing. Kata kerja dia. Lepas tu, depan dia mau tambah was ataupun were. Seperti biasa, kalau I guna was, she guna was, he guna was, it guna was. Kalau satu orang, satu perkara atau satu benda pun guna was. Manakala kalau they, mereka, we, kita guna were. Ataupun dua orang ke atas, dua benda ke atas dan dua perkara ke atas, kita guna were. Okey. Sekarang kamu mungkin masih keliru sikit lagi. Kita tengok kepada dia punya latihan sekarang. Buat latihan baru kamu ada faham sikit. Okey. Jadi yang pertama, tengok. Seperti biasa, affirmative maksudnya dia ada buat. Negatif maksudnya tiada buat. Okay, ingatkan kelas, dia mempengaruhi kata kerja. Questions ialah soalan. Kalau soalan, ada jawapan dia. Seperti biasa ya kelas. Kalau kamu perlu ingatkan benda ini sebelum kita buat. Kalau he, she, it, ataupun satu perkara, satu benda, ataupun satu orang, kita mesti guna was. Okay, ini mesti ingat. Kita sudah banyak kali ulang ini sudah ya. Kerana konsep ini penting. Okay, kena guna was kerana dia dalam bentuk past tense. Past. Manakala kalau they, we, ataupun dua benda ke atas, dua perkara ke atas, ataupun dua manusia ke atas, kita mesti guna were. Kerana dalam bentuk past tense. Okay. Lepas tu ingat, lepas was atau were, kata kerja dia tu, kerana ini ialah past continuous, kata kerja dia tu automatic. Automatic. Kamu sendiri mesti tahu. Tambah ing. Kalau kata kerja itu bermaksud, ada maksud tengah. Tengah buat sesuatu. Tengah. Okay. Inilah dia punya konsep hari ini. Lebih senang lagi. Okay. Now. Jadi sekarang, kita tengok kalau dia ada buat, macam mana dia buat ayat dia. He or I or he or she or it lah. Tengok I, she, it mesti guna was. Okay, mesti guna was. Okay.
Masa itu dia tengah berjalan, going for a walk. Dia tengah berjalan. Go ialah kata kerja dia yang original. Lepas tu untuk tambah maksud tengah, kata kerjanya saya perlu tambah ing. Ingat saja, tambah ing. Okay. Tengok kalau we, kalau you, kalau they ataupun dua orang daripada kalau lebih daripada satu orang, maksudnya dua orang dan ke atas, kita mesti guna were. Pada ketika itu, mereka under a tree. Mungkin kita cakap duduk lah. Okay, duduk. Mereka tengah duduk. Kalau ada maksud tengah, duduk. Duduk tu apa dalam English? They were sit. Okay, sekarang saya mau tambah ing. Kalau mau tambah ing, okay, kamu mau tahu. Kalau tambah ing, setengah perkataan, dia ada perubahan sikit dari segi spelling dia. Ada perubahan sikit dari segi spelling dia. Sekarang cikgu tak akan jelaskan begitu banyak kerana dalam tingkatan 2, tingkatan 3 dan sampai tingkatan 4, 5 kamu akan tengok ada perlahan-perlahan perkataan apa yang kamu perlu, macam mana spelling dia berubah. Ada dia punya grammar rule. Sekarang cikgu tak mau ajar itu dulu. Okay? Cikgu cuma mau ajar kata kerja tambah ing. Ini ialah kalau ya mereka ada buat. Kalau mereka tidak ada buat, tidak kita perlu tambah apa? Not. Tidak. Tidak ada buat. Okay? Okay. Kamu ingat saya konsep ni. Mari kita tengok macam mana dia buat ayat untuk tidak ada buat. Tidak tengah buat. Tidak tengah buat ya. Okay. I, he, she, it. Kita mesti guna was atau were? Was. Music. Mereka tengah mendengar music. Saya tengah mendengar. Satu orang saja kan? Dengar music. Dengar dalam English adalah apa? Listen. Okay. Kalau tengah, saya perlu tambah ing. Okay. Seterusnya. Okay. We. Ini ialah contoh. Okay, sekarang kita tambah maksud tidak. Tidak. We, you, they. Kita guna were. Nampak tak? Mereka tidak standing in the rain. Berdiri di bawah hujan. Mereka tidak. Pada ketika itu, mereka tidak. Pada ketika itu, kalau kita maksud tu ada pada ketika itu ataupun tengah, kita mesti guna ing ya. Okay, kadang-kadang maksud dia tak boleh guna tengah. Kadang-kadang dia ada maksud yang ini pada ketika itu. Okay. Jadi pada ketika itu mereka tidak berdiri di bawah hujan. Okay. Pada ketika itu pun kita tambah ing. Jadi they were not standing in the rain. Stand dia dah berdiri. Lepas tu kerana pada ketika itu kita perlu tambah ing. Okay. Kalau kita nak pendekkan seperti biasa. Kalau kita nak pendekkan were dengan not. Were kita pendekkan dengan not jadi n lepas tu apostrophe sama saja stand. Pada ketika itu mereka tidak berdiri. Okey, pada ketika itu perlu tambah ing jadi ing. When standing. Okey. Seterusnya. Kalau dalam bentuk soalan, benda yang sama. Kalau bentuk soalan, dia punya was atau dia punya were mesti perkataan pertama dalam ayat itu. Mesti perkataan pertama dalam ayat itu. Okay. Okay, sekarang kita buat contoh yang ini. Kalau we dengan you. Adakah, okay, ini dia tidak bermaksud, dia bermaksud begini kalau dalam bentuk soalan. Adakah, kalau dalam bentuk soalan, dia mesti bermaksud adakah mereka buat begitu pada ketika itu. Kalau dalam bentuk soalan, adakah adalah untuk was dengan were. Manakala pada ketika itu kata kerjanya kita perlu kita tambah ing.
G. Sebagai contoh yang kamu nampak di sini, dia cakap, adakah pada ketika itu mereka bercakap? Jadi, adakah mereka ialah they kan? Kalau they, kita mesti guna were. Okay, jadi depannya were. Perkataan pertama, were they pada ketika itu bercakap. Bercakap ialah apa? Talk. Okay, kalau pada ketika itu, kita perlu tambah ing. Lepas tu tanda soal. Okay. Okay, soalan yang terakhir. Contoh yang terakhir. Kalau dalam bentuk jawapan. Ini kalau kamu menjawab sesuatu, adakah mereka, okay, kalau kita guna yang ini ya. Were they talking? Adakah mereka tengah bercakap pada ketika itu? Kamu cakap yes ataupun no. Kalau yes, kita cakap yes, it was. Kerana bercakap itu satu perkara. Satu perkara kita guna it. Ataupun kalau kamu tak mau kelirukan diri, kamu cakap, ya, mereka ada bercakap. Okay. Yes. Yes, they were. Mereka ada. Were di sini bermaksud ada. Mereka ada bercakap. Jadi ada cukup sudah. Ataupun no, they were not. Mereka tidak ada. Ataupun kalau were not, jadi huruf kecil ialah when. Okay. Okay. Sekarang kita buat contoh sedikit sini. Kita buat dua saja. Di part 4. What were they doing? Write questions and answer dia. Dia mau kamu buat soalan dengan jawapan dia. Okay. Kita tengok nombor 1. Dia nak kamu tanya, mereka, they swim in the sea. Mereka berenang di laut. Okay, soalan kita perlu dalam bentuk adakah. Soalan perlu ada adakah dengan pada ketika itu. Okay. Yang mana adakah? They. They kita adakah yang mana? Was atau were? Kita guna, kerana they kita perlu guna were. Were they, okay, adakah mereka tengah ataupun pada ketika itu tengah berenang di sungai? Okay, berenang. Swim. Kalau tengah, kita perlu tambah ing. Ini lagi special. Spelling dia tak boleh tambah ing. Mesti tambah m lagi. Double m dia. Lepas tu tanda in the sea. Ini soalan dia. Lepas tu soalan kita perlu tambah tanda soal. Okay. Okay, sekarang kita jawab. Were. Okay. Sekarang kita jawab. Macam mana jawab? Tengok. Okay, kita jawab tidak. Kerana dalam pool. Pool ialah itu kolam renang. Mereka bukan di laut, di kolam renang. So, no. Mereka tidak. They. Okay. Were not. Begini pun boleh. Tapi kalau kamu mau lebih panjang, kamu mau jawab panjang, ayat penuh begini. No, they were not. Pada ketika itu tidak berenang. Jadi pada ketika itu kita perlu tambah ing. Tapi sekarang kerana dia gabung dengan ing, kita perlu tambah m. Ini special punya kelas. Benda ini perlahan-perlahan kamu akan belajar. They were not swimming in a pool. They were not swimming in the sea. They were swimming in the pool. Mereka tengah berenang di kolam. Okay. Okay, yang terakhir dia tanya, she sleep or she read?
Adakah dia tidur? Okey, adakah? She ialah kita guna was. Was she adakah pada ketika itu dia tengah tidur? Tengah tidur pada ketika itu kita perlu tambah ing. Was she sleeping? Okey, kita cakap no, dia tengah baca. Macam mana kita buat? Tidaklah, dia tengah baca. Macam mana buat ayat? Kita cakap no, dia tengah membaca pada ketika itu. Tak payah cakap, kamu cakap, tak payah cakap, tak, dia bukan tidur. Tak payah sudah. Kita terus jawab tidak. Pada ketika itu dia tengah membaca. Macam mana mau terus jawab tidak? Dia pada ketika itu tengah membaca. Tidak, no. She tengah membaca, read kan? Ini ialah baca. Kalau tengah membaca perlu tambah ing. No, she was reading. Okay, kita buat satu lagi. Okay, they fight and play. Adakah mereka fight tu bergaduh? Kita mau jawab tidak. Mereka tengah bermain. Okey. Adakah mereka? Mereka, they, kita mesti guna were. Were they pada ketika itu tengah bergaduh, fight. Tengah pada ketika itu perlu tambah ing. Were they fighting? Tanda soal. Jadi kita cakap, kenapa kita cuma buat latihan untuk no? Kerana no itu dia lebih banyak sikit. Kalau yes, cakap yes saja. Betul tak? No, kamu perlu jelaskan. Jadi kita cuma buat latihan no sahaja pada ketika ini. Okay, lepas itu cakap no. Mereka tengah bermain. They were, semua past tense ya kelas. Pada ketika itu mereka tengah bermain. They were playing. Pada ketika itu tengah bermain. Okay. Okay, jadi kamu punya kerja dalam Google Form hari ini ialah ini. Okay. Semua kamu pilih jawapan yang betul A atau B dalam Google Form itu. Lepas tu kamu tukar semua benda ini ke dalam past continuous. Apa maksud past continuous? Maksudnya penggunaan was ataupun were. Lepas tu kata kerjanya perlu tambah ing. Kalau dalam bentuk soalan, okay, was dengan were ada soalan ni soalan dia. Manakala kalau dalam bentuk soalan, dia punya was dengan were di depan ayat perkataan pertama dalam ayat. Lepas tu kata kerjanya perlu tambah ing. Benda yang sama. Cuma dia punya was dengan were sahaja beralih. Was dengan were beralih. Okay. Ini adalah untuk grammar hari ini. Okay. Memang ada keliru sikit kerana kamu baru lebih mendalam kan. Jadi kalau kamu tak faham, lepas ni ulang lagi ini dalam YouTube supaya kamu lebih faham. Okay, kalau ada poin yang kamu tak seberapa faham apa yang cikgu cakap, sila message cikgu secara personal lah. Jangan cakap, cikgu saya tak faham langsung. Apa yang kamu tak faham? Kamu perlu beritahu cikgu apa yang kamu tak faham. Okay, cikgu sudah guna BM sudah. Kan? Beri cikgu soalan yang terperinci. Cikgu, part yang ini cikgu cakap begini. Saya tak faham apa yang cikgu maksudkan dengan begini. Itu caranya tanya cikgu soalan. Okay? Okay, sekarang let's go to the next page, our next lesson. Turn to page number... Okay, turn to page number 34. Turn to page number 34. Ready? Okay, cikgu jelaskan ini, baca dan jelaskan untuk kamu. Lepas tu kamu jawab soalan ini di dalam Google Form. Okay. A natural disaster in New Zealand. Apa maksud natural disaster? Natural ialah semula jadi.
Manakala disaster ialah bencana. Jadi, natural disaster bermaksud bencana semula jadi. Natural disaster bermaksud bencana semula jadi. Apa contoh bencana semula jadi? Macam gempa bumi. Apa lagi? Macam volcano. Apa tu volcano? Volcano dalam BM tu apa? Tunggu dulu. Volcano dalam BM ialah yang dia gunung berapi itu. Gunung berapi itu dia meleleh keluar. Itu ialah masih hidup kan, lepas tu ada masalah kan. Itu ialah salah satu bencana semula jadi. Natural disaster. Okay, itu adalah antara contoh-contoh dia. Okay, but today we're going to look at earthquake. Okay, read after me. Baca dengan cikgu. Earthquake. 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 Apa maksud earthquake? Earthquake bermaksud gempa bumi. Okay. Gempa bumi. Okay. Di mana gempa bumi ini? Di Christchurch. Christchurch itu adalah salah satu bandar besar di New Zealand. Negara dia ialah New Zealand. Bandar yang berlaku earthquake ini, gempa bumi, ialah di Christchurch. So let's read lah. Ini ialah dia punya pengalaman. Okay, pengalaman dia sudah berlaku. Jadi dia tengah menceritakan pengalaman dia. Kalau dia tengah menceritakan pengalaman dia, dia akan guna past simple. Nanti cikgu akan highlight, ataupun past continuous. Asalkan dalam bentuk past tense. Cikgu akan tunjukkan beberapa perkataan yang dia guna dalam past simple lah. Kerana sudah berlaku, jadi kita perlu guna past tense. Okay. Dia cakap, a few years ago, beberapa tahun yang lalu. Cikgu besarkan skrin sekejap. Begini dulu. A few years ago, beberapa tahun yang lalu. Okay, a terrible means sangat teruk. A terrible earthquake happened in the city, berlaku. Okay, city kita sudah belajar, bandar besar. Bandar apa? Christchurch. Di negara apa? Di New Zealand. In New Zealand. It killed membunuh. Nah, macam mana tahu ini past tense? Tengok kill dia ni. Kill maksudnya membunuh, past tense tambah ed. Ini ialah past tense. Okay. It killed 185 people. Okay. 185 orang. But Jay Watson, okay, Jay Watson had a lucky escape. Apa maksud lucky? Lucky ialah bernasib baik. Escape ialah dia escape dalam BM ialah bukan melarikan diri ya. Tunggu ya kelas. Escape dalam BM bermaksud bukan melarikan diri. Terlepas. Di sini dia bermaksud terlepas. Okay, escape boleh bermaksud beberapa jenis, tapi sini dia bermaksud terlepas. Maksudnya bernasib baik dia terlepas daripada bencana alam ini. Maksudnya dia tidak ada mati. Okay, dia terlepas dan dia selamat. Okay. Okay, reporter itu ialah wartawan. Okay. Ini ialah dialog di antara J dengan reporter, di antara J dengan wartawan. So let's look. Okay, so the reporter say, what were you doing? Nah, ini past continuous. Were dengan doing. Dia tanya, apa kamu tengah buat pada ketika itu? When the earthquake happened, apa yang kamu tengah buat? J say, I wasn't at school. Saya tiada di sekolah that day, hari itu, because I was sick, kerana saya sakit. Okay. I was sitting on my bed. Saya duduk, tengah duduk. Nah, ing lagi. Saya tengah duduk on my bed when I heard, apabila saya terdengar. Okay. Terrible means sangat teruk. Terrible noise, bunyi yang teruk. And the whole house started
dan rumah itu started shaking. Shaking itu bergegar. Okay, nah, ing lagi. Started shaking. Okay, so the reporter asked, what did you do? Apa yang kamu buat? Okay, so the reporter said, so J answer, I realize. Apa maksud realize? Realize maksudnya saya perasan, saya tahu. Okay, I realize that it was an earthquake. Oh, saya tahu itu adalah gempa bumi. So I quickly got down. Apa maksud got down? Meniarap di atas lantai. Meniarap di atas lantai. Got down on the floor ni meniarap di atas lantai. Between my bed, di antara meniarap di atas lantai di antara saya punya itu bed, katil saya. Dan di antara katil saya dan and the wall, dan dinding saya. Wall itu ialah dinding. I thought maksudnya ingat. I thought that was the safest place. Tempat itu ialah safest place. Place ialah tempat, safest ialah paling selamat. Saya kira tempat itu ialah tempat yang terselamat. At school, di sekolah kami often ialah selalu. We often have earthquake drills. Kami ada earthquake ialah gempa bumi, drills ialah latihan gempa bumi. Apa maksud latihan? Drills di sini ialah latihan. Latihan gempa bumi adalah maksudnya mereka diajar macam mana untuk apa yang mereka perlu buat apabila ada gempa bumi. We often have earthquake drills, so we know, jadi kami tahu what to do, apa yang perlu dibuat in an emergency, masa emergency, ketika kecemasan. Maksudnya ketika betul-betul kalau earthquake berlaku. Okay, so the reporter asked, what happened next? Next ialah seterusnya. Apa yang berlaku seterusnya? J say, suddenly, tiba-tiba, okay, suddenly, the wall of my bedroom, dinding bilik saya, okay, the wall of my bedroom, dinding bilik saya, collapse. Apa maksud collapse? Maksudnya runtuh. Okay, runtuh. And I fell out of the house. Fell out of the house, cikgu jelaskan begitu saja. Maksudnya runtuh kan, jadi tadi sudah ada punya rumah begitu. Semua macam hancur sudah kan, runtuh sudah. I fell out of the house. I fell about 10 meters from the second floor of the house into the front garden. Okay. Maksudnya saya jatuh agak-agak 10 meter dari second floor, dari tingkat kedua rumah itu ke mana? Into maksudnya ke front garden. Ke halaman depan rumah saya, front garden. Okay. Tiba-tiba ini DJ mana? Okay. Seterusnya sini. Reporter tanya, were you hurt? Apa maksud hurt? Cedera. Hurt. Then, what did J answer? J answer, at first, mula-mula, I thought, saya ingat, I was seriously injured. Okay, maksudnya injured ialah cedera, seriously ialah serious. Saya ingat saya cedera dengan serious. But I actually had a few scratches. Tetapi I actually rupa-rupanya cuma had ada beberapa scratches. Scratches ialah dalam scratches tu apa ya? Dalam BM kalau nak kelas. Sebelum cikgu mula kelas ni, cikgu faham semua ni. Cuma cikgu kadang-kadang lupa macam mana mau jelaskan dalam BM. Calar, calar. Calar, okay? Calar, scratches and bruises. Bruises ialah lebam on my back.
On my back ialah di belakang saya. Maksudnya tidaklah seberapa serius. I was really lucky. Saya betul-betul lucky, bernasib baik. Okay, so what did the reporter ask? The reporter asked, how did you feel? Apa yang kamu, macam mana kamu rasa? Okay, apa cakap? Jay cakap, scared. Takut. Scared. And not just because of the fall, bukan kerana, dan bukan saja kerana dari tingkat 2 dia jatuh ke halaman rumah, maksudnya dia dari atas jatuh ke bawah. Dia cakap, and not just, bukan sahaja just kerana because of the fall, kerana saya jatuh, bukan kerana itu sahaja. Lots of bricks. Bricks itu ialah, ini kelas, saya terus tunjukkan kamu apa itu bricks. Bricks ialah ini. Susah cikgu jelas. Tunjuk terus. Ini ialah bricks. Okay, lots of bricks. Okay, banyak itu bricks fell on top of me. Jatuh di atas saya. Wow. While I was lying on the ground. Masa I was lying, ketika itu saya tengah lying on the ground. Apa maksud lying on the ground? Menyerap di atas. Ground ialah lantai. Menyerap di atas lantai ataupun tanah, mana-mana lah, asalkan di bawah, di lantai ke ground ni, di lantai ke di atas tanah ke, asalkan di permukaan bumi. Okay, our next door neighbor. Next door ialah, neighbor ialah jiran kan. Next door ialah yang sebelah rumah. Our next door neighbor who's a firefighter. Dia firefighter. Firefighter ialah bomba. Pull me out. Tarik me out. Tarik saya keluar from under the bricks. Dari bawah-bawah bricks itu. Dia tarik saya keluar. My mom couldn't believe I was alive. Mak saya tidak boleh, couldn't believe, percaya I was alive. Saya masih hidup. Okay, reporter say, how did your life change? Okay, macam mana your life, hidup kamu change, berubah. How did your life change? Because of kerana earthquake itu, kerana gempa bumi itu. Okay, jadi Jay cakap, well, beginilah. Dia cakap, we had to move to a new house. Kita perlu move, berpindah to a new house, rumah baru. Okay, berpindah ke rumah baru. Because there was so much damage. Kerana terdapat so much damage, kerosakan. Damage, kerosakan. To our all one. Banyak kerosakan di rumah lama kami. All one. Rumah lama lah, dia merujuk kepada rumah lama. It's in a different area. Okay, di kawasan area different, berlainan. But I still go to the same school. Saya masih pergi ke same school, sekolah yang sama. And it only got one floor. Cuma ada satu tingkat sahaja. Ingat, dia jatuh dari 2 tingkat ke tanah ya. I feel a bit safer. Saya rasa lebih safer. A bit ialah sedikit. Feel ini ialah rasa. Safer ialah lebih selamat. Okay, so jadi kamu punya kerja hari ini ialah, okay, pertama ialah yang cikgu tunjuk balik ya. Yang pertama, okay, jawab soalan ini dalam Google Form. Okay, lepas tu yang kedua, part kedua dalam Google Form ialah jawab soalan ini dalam Google Form. Berdasarkan apa yang kamu faham dari sini, jawab soalan dia di sini. Pilih jawapan yang mana betul. Okay. Link untuk Google Form akan diberikan sedikit lambat sikit. Kamu tengok dulu video ini. Okay. That's all for today. Thank you.